Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat petang, salam sejahtera. Dan hari ini insya-Allah hari yang penuh barakah, penuh dengan rahmat, hari Jumaat yang sangat mulia, penghulu segala hari. Dan kita teruskan Al-Kuliah seperti biasa di studio C Seri Pentas TV3 pada petang ini. Dan tajuk kita memang sangat-sangat orang kata apa, mencabar sebenarnya ya. Kadang-kadang bagi orang yang dah berpengalaman, dia tahulah dulu aku dulu teruk, aku dulu jahat, aku dulu nakal. Sekarang dah jadi Pak Imam, sekarang dah jadi ustaz, sekarang dah jadi Bilal, sekarang dah jadi Tok Siak, sekarang dah jadi orang baik. Jadi perempuan, tajuk kita ialah asal buruk jadi baik. Itulah tajuk kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan masa kita dengan tajuk kita. Dan perempuan, kita bersama dengan sekumpulan penonton pada petang ini yang datang daripada jauh, Ipoh Malima, Rukun Tetangga Taman Meru 2B Ipoh. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah ya, baju satu Malaysia ni. Dan bajunya seakan-akan baju saya jugalah, kemerah-merah begitu. Dan bersama kita pada petang ini, panelis utamanya ialah yang berbahagia Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir, iaitu pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat datang Ustaz. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, kita teruskan topik kita, asal buruk jadi baik. Yang buruk boleh jadi baik dengan sebab-sebab dan faktor-faktor tertentu. Apapun, sebagai pembuka tirai, pembuka mukadimah pada petang ini, kita teruskan soalan. Nak tanya Ustaz lah, macam mana Islam menilai baik buruk sesuatu perkara itu? Adakah sama dengan kita rasa baik-baiklah, kita rasa buruk-buruk. Tapi Islam macam mana Ustaz menilai baik buruk sesuatu perkara itu? Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustaz Fauzi, sidang penonton di studio dan juga sidang penonton di rumah. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita bicarakan ini sangat penting sebenarnya untuk kita menjadikan sesuatu perkara ini sebenarnya bertepatan dengan hukum hakam syarak. Sebab itu kita nak bincangkan satu perkara yang barangkali buruk, satu perkara yang barangkali bertentangan dengan nilai-nilai agama kita, dengan hukum syarak, tetapi macam mana kita nak jadikan ia bertepatan dengan hukum syarak. Sebab dalam amalan yang kita lakukan ini, kita perlu mencapai satu standard, satu KPI yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan juga kematian itu, salah satu hikmahnya ialah untuk menguji di kalangan kita ini, di kalangan hamba-hamba Allah ini, siapakah yang paling ahsanu amala, paling elok amalannya. Jadi nak menjadikan amalan kita itu amalan yang elok, amalan yang baik, ada dua syarat. Syarat yang pertama sekali yang disebutkan oleh para ulama ialah akhlasuhu. Amalan itu ialah amalan yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, syarat yang penting ialah aswabhu, iaitu amalan yang bertepatan ataupun amalan yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Apa yang dikatakan Quran, apa yang dikatakan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi ikutan kita. Jadi sebab itu penting untuk kita bicarakan bagaimana sesuatu perkara buruk itu boleh kita ubah menjadi satu perkara yang baik. Baik, kita nak bicarakan Ustaz Fauzi, sidang penonton, tentang masalah bagaimanakah benda itu dikatakan sebagai buruk ataupun baik. Dalam syariah Islam, menurut majoriti para ulama kita, ia sebenarnya bergantung kepada asy-syar'i, hukum syarak, iaitu disebut kaedah at-tahsinus syar'i ataupun at-taqbihus syar'i. Sesuatu perkara itu dihukum sebagai baik berdasarkan neraca syarak, dan sesuatu perkara itu dihukum sebagai buruk ataupun tidak elok berdasarkan neraca syarak, bukan semata-mata akal kita. Kalau semata-mata akal kita, barangkali ada benda yang kita rasakan baik, barangkali kita rasakan satu perkara itu diharamkan dalam syarak, tetapi bagi kita tidak ada masalah. Bagi kita, kita rasa itu satu perkara yang baik. Misalnya kita kata solat. Solat ni kalau ikut akal kita susah kita nak semayang. Nak bangun pukul 5.30 pagi, pukul 6 pagi. Bulan Ramadan kita nak puasa. Allahu Akbar. Kenapa kita nak puasa sepanjang hari bulan Ramadan tu? Kita tak boleh puasa ke? 4 jam cukup, 5 jam cukup. Itu maka barangkali lebih elok lagi. Tapi itu ikut penilaian akal kita. Maka di sini yang pertama sekali ialah penentuan baik ataupun buruk itu berdasarkan syarak. Hukum syarak yang akan menentukan sama ada perkara itu perkara baik ataupun perkara buruk.
Maka sebab itu dah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 216. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala memfardukan ke atas kita jihad. Bila sampai masanya ada syarat-syaratnya kita perlu berjihad. Tapi jihad ni kalau kita lihat mudaratnya banyak. Badan kita cedera, barangkali berlaku kematian, berlaku kemusnahan harta dan sebagainya. Barangkali ikut akal kita perkara itu tidak elok. Maka Allah Ta'ala menyatakan besar kemungkinan kamu benci satu-satu perkara, sedangkan perkara itu baik bagi kamu. Dan besar kemungkinan kamu suka satu-satu perkara, sedangkan perkara itu tidak baik bagi kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, sedangkan kita sebenarnya tidak banyak mengetahui. Sebab itu kita perlu balik semula kepada neraca syarak, bagaimana syarak itu akan menentukan sesuatu perkara itu baik ataupun buruk. Dan sebenarnya dalam syarak ini dia ada maqasid dia. Maqasid dia ni dia nak menjaga beberapa perkara yang asas. Dia nak menjaga ad-din, agama kita. Dia nak menjaga an-nafs, jiwa kita, tubuh badan kita. Dia nak menjaga al-mal, harta kita. Dia nak menjaga al-ard, maruah kita dan sebagainya. Jadi inilah maksud syarak, maslahah kebaikan itu bertujuan untuk menjaga perkara-perkara yang baik. Jadi sebab itulah kalau kita melihat dalam persoalan ini, yang paling penting sekali ialah rujuk kepada syarak, iaitulah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir. Perempuan, tajuk kita ialah asal buruk jadi baik. Yang buruk tak seperti buruk sampai bila-bila, boleh jadi baik insya-Allah. Macam ginilah Ustaz, macam buah durian ya. Kadang-kadang buah durian yang masam-masam tu orang tak jual Ustaz, ataupun orang tak makan. Kita rasa masam, kita letak. Tapi kalau buah tak elok Ustaz, kita kumpul-kumpul, kita buat apa Ustaz? Tempoyak. Buat tempoyak kan. Pandai Ustaz. Ustaz orang mana? Orang Kedah kan? Ya. Orang Kedah. Jadi buah kat Kedah banyak buah durian. Jadi nak tanya Ustaz, macam mana manusia boleh jadi macam durian ni? Boleh tak Ustaz? Manusia yang asalnya masam-masam ni, durian masam, boleh jadi manusia yang tempoyak, ada harga kat kedai. Boleh tak manusia yang asalnya buruk boleh menjadi baik? Macam mana Islam tengok benda ni? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kita nak berubah daripada baik buruk kepada baik. Itu satu perkara yang baik. Sebab itu dalam kaedah kita perlu letakkan ya, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara asas, kita menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Kalaulah keadaan kita hari ini tak berubah, sama aja macam semalam, maka itu satu kerugian bagi kita. Kalau hari ini lebih teruk daripada semalam, itu satu kerugian yang amat besar, barangkali celakalah kita. Maka sebab itu kita perlu usahakan setiap hari, setiap masa untuk memperbaiki diri kita dengan ke arah yang lebih baik. Jadi macam mana persoalan kita nak mengubah kepada perkara yang lebih baik? Perkara yang pertama sekali saya lihat ialah kita perlu merujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sebab perubahan ini perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah tidak menjadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk melakukan ibadah. Itu antara hikmah kejadian kita, melakukan ibadah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita perlu rujuk apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dipedomankan, dipandukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita lihat satu perkara yang tak baik. Misalnya kita rasakan semayanglah, kita kata semayang tahajud. Ini sangat besar hikmahnya. Tetapi kalau kita lihat dari sudut akal kita, kita nak berubah, kita nak bangun pukul 4.30, pukul 5 pagi, barangkali kita tidur pukul 12.30 malam, barangkali kita tidur pukul 1 pagi, kita nak bangun pagi itu. Kita rasa satu perkara yang tidak berfaedah, mengantuk kalau nak pergi kerja dan sebagainya. Sedangkan hikmahnya sangat besar, iaitu kita nak mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam tu ambil sikit masa untuk bangun tahajud, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan kita nak berubah tu memang sentiasa perlu. Sebab apa? Sebab kita ini sentiasa digoda, dilawan oleh syaitan. Syaitan akan datang kacau kita. Lebih-lebih lagi kalau kita nak jadi baik. Sebab itu syaitan kalau orang tu dah jahat, dia tak kacau dah. Syaitan nak kacau apa? Sebab kawan tu pun syaitan juga, kan? Orang ni dia buat macam-macam maksiat dia buat. Syaitan tak kacau dah, kan? Ustaz Uzi ya, syaitan tak kacau.
Jadi bila orang tu nak jadi baik, orang tu nak sembahyang, ketika ni syaitan sangat suka nak kacau. Sebab tu bila takbiratul ihram tu kita susah nak tu. Allahu akbar tak masuk. Allahu akbar tak masuk. Sampai 3-4 kali. Sebab tu ada satu cerita bohong lah. Saya pun tak tahu bohong ke benar ke. Di Masjidil Haram katanya bila orang tu sembahyang, Allahu akbar, dia angkat jari 2. Allahu akbar, takbiratul ihram, Allahu akbar. Pas sembahyang orang tanya dia, apa siapa ni angkat jari 2 kali ni? Dia kata waktu takbiratul ihram tadi ni syaitan kacau, dia kata. Takbiratul ihram tak sah, dia kata. Jadi bila tak sah ni macam mana nak buat nak lawan syaitan? Dia kata angkat jari 2, suruh syaitan bawa 2 saksi. Nak bawa 2 saksi. Lepas angkat 2 ni, suruh bawa 2 orang recommendation, kata saksi itu orang betul, orang baik. Jadi syaitan tak boleh bawa, teruskanlah semayang sampailah habis. Jadi syaitan akan kacau kita. Sebab itu proses kita berlawan dengan syaitan ini merupakan satu proses yang berterusan. Jadi kaedah kita ialah Allah Ta'ala menyatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Bila syaitan kacau kamu, syaitan gada kamu, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita nak pastikan apa yang kita lakukan sebenarnya tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali mesti bertepatan. Apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Rasulullah suruh, itu. Yang kedua, kadang-kadang Rasulullah tak suruh, kadang-kadang Quran tak suruh. Tapi berlawanan ataupun tidak, bertentangan ataupun tidak. Kalau tak bertentangan, tak dilarang, alhamdulillah, itu satu perkara yang boleh kita lakukan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu." Bila aku suruh, bila Rasulullah suruh, buat sekadar kemampuan kita. Usahakan nak buat. Kenapa nak buat? Mampu ke tak mampu ke? Cuba dulu. Kerana apa? Kerana nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala sangat besar kalau kita cuba nak ikut Rasulullah. Kita cuba nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang Rasulullah tegah kita buat, idza nahaitukum, bila aku larang satumu daripada satu perkara. Bila Rasulullah larang, bila Rasulullah tegah, Rasulullah tak bagi buat, fantahu, hendaklah kita berhenti daripada melakukan perkara tersebut. Jadi konsepnya kena baca Quran, kena faham Quran, kena hayati Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bagi Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir tentang topik kita asal buruk jadi baik. Apa pun perempuan, kita tunggu lepas ini soalan-soalan daripada orang Ipoh untuk tanyakan soalan yang bagus Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir. Kita berehat seketika, jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang terus setia menonton Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita, topik kita asal buruk jadi baik. Apapun kita ambil soalan-soalan daripada rukun tetangga Taman Meru 2B Ipoh. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Abdul Rahman bin Aruf daripada Taman Meru Ipoh. Soalan saya Ustaz, ada di setengah ibu bapa ni, dia bersifat garang sikit dengan anak-anak. Tujuannya untuk mendisiplinkan anak-anak. Adakah dengan sifat buruk tu boleh jadi baik? Itu soalan saya Ustaz. Okey. Terima kasih yang bertanya. Kadang-kadang bagi anak-anak lah Ustaz, dia nampak garang tu sifat buruk sebenarnya kan. Kadang jiran pun apa pelik si camak tu kan. Tengking je anak dia kan. Tapi hati bapa nak mendidik. Adakah termasuk kategori asal buruk jadi baik? Silakan Ustaz. Oh, susah nak jawab ni. Sebab yang tanya ni semua pengalaman, veteran belaka. Baik, dalam masalah pendidikan anak ini kalau kita lihat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mengutamakan sifat rahmat, sifat mengasihani kepada anak-anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah daripada golongan kami orang yang tidak menghormati orang dewasa, orang tua, orang veteran, dan malam yarham saghirana, orang yang tidak merahmati, mengasihi orang kecil di kalangan kami. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan seorang sahabat, dan sahabat ini melihat Rasulullah mencium anak, budak-budak kecil Rasulullah cium dan sebagainya. Sahabat ini menyatakan, ya Rasulullah, saya ada 10 orang anak, seorang pun saya tak nak cium. Seorang pun saya tak nak cium, tak pernah zahirkan kasih sayang. Itu yang intipati ucapan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak mengasihani, tidak merahmati,
maka balasannya dia juga tidak akan dikasihani. Jadi kalau kita kadang-kadang garang dengan anak-anak, kita besarkan diri, kita sombong dengan anak, barangkali satu masa anak-anak pun akan ambil tindakan yang serupa. Jadi dalam masalah ini sebenarnya garang juga perlu dalam pendidikan anak-anak. Cuma kita perlu melihat bagaimana keadaan garang itu. Sebab itu Rasulullah menyatakan, kita ambil satu hadis Rasulullah, dalam masalah Rasulullah nak didik anak-anak supaya semayang tu. Rasulullah menyatakan muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Bila anak itu sampai kepada usianya 7 tahun, hendaklah kita sebagai ibu bapa suruh anak-anak kita solat. Anak kita mat 7 tahun, darjah 1, main semayang, datang semayang. Minah ke apa, beli telekong dan sebagainya, boleh bawa pergi masjid. 7 tahun 8 tahun dah mumayyiz dah. Tapi kita suruh je, suruh. Sampai satu tahap bila mana umurnya 10 tahun, wadribu 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan bila umurnya sudah sampai 10 tahun, hendaklah kamu tegas, kamu lebih keras hingga kamu sanggup merotan anak kamu bila mana dia tidak mau melaksanakan salat. Jadi maknanya ada peringkat pendidikan anak. Kadang kita lembut, suruh, kita manjakan. Tapi bila sampai satu peringkat 10 tahun dia tak nak semayang, kita kena tegas. Bukan mana sayang, tak apalah, budak 10 tahun kecil lagi, tak balik lagi, dia tak mau semayang pun tak apa. Jadi besar nanti dia semayanglah. Sampai umur 12 tahun tak semayang, kita tak rotan. Sampai umur 14 tahun tak semayang, kita tak rotan. Sampai umur dia 20 tahun tak semayang, baru kita nak rotan. Kita nak garang ketika tak jadi dah. Sebab apa? Sebab kita dah lari daripada pedoman petunjuk dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kaedah kita mesti ikut Nabi, ikut sunnah, dan bila kita ikut sunnah keberkatan itu ada, dan bila keberkatan itu ada, dia akan melimpah ruah dalam pembesaran anak-anak kita dari sudut rohaninya, dari sudut kepatuhannya kepada agama kita. Sebab itulah konsep penting sini ialah kita perlu melihat kadang-kadang perlu lembut, kadang-kadang kita perlu tegas. Sebab itu ulama-ulama membahagikan pendidikan anak-anak ini kepada beberapa peringkat. Satu peringkat kita manjakannya, manja sampai usia dia 6 tahun, 7 tahun. Bila 7 tahun tu kita mula didik. Sampai satu peringkat bila usianya 13 tahun, 14 tahun kita kena tegas sikit sebab begitu tegas sikit. Tapi bila sampai usia 15 tahun ke atas tu kita kena berkawan dah ketika itu. Jadi ada peringkat kita kena garang, kita kena tegas, barulah anak-anak itu akan jadi lebih baik. Jadi sebenarnya garang ini ada masanya yang perlu kita gunakan. Bukan lembut sepanjang masa, bukan kita garang sepanjang masa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Malah sunat kita gantung rotan di rumah. Ya. Untuk mendidik anak-anak. Tapi kalau si bapa garang, si ibu kena macam mana Ustaz? Garang juga ke? Dalam masalah ni kita kena tolak ansur lah. Ya. Kalau mak garang pok-pek, bapa kena diam sikit. Kalau bapa pula mulut pok-pek, barangkali mak kena diam sikit. Jadi biasanya jodoh Allah Ta'ala jadi Ustaz Fauzi ni dia seimbang. Dia payahlah nak berjumpa suami mulut pok-pek, isteri pun pok-pek juga. Tak ada siapa nak dengar. Jadi Allah Ta'ala jadi cukup cantik dah. Seorang bercakap, seorang mendengar. Seorang garang, seorang lembut. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Nizam. Itu soalan cepu mas saja. Jadi kita ambil lagi soalan kedua daripada rukun tetangga kita. Silakan. Okey, anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Suraya binti Abdul Kadir daripada rukun tetangga Taman Miru 2B. Ustaz soalan saya. Katakanlah kalau seseorang tu mendapat suami yang malas sangat nak semayang. Allahu Akbar. Setelah puas dipujuk, masih jalan akhirnya masih orang kata dia tak melayan si suami kan. Jadi dengan niat agar suami dia berubah. Jadi soalan saya lah, apakah saya mohonlah sekiranya Ustaz dapat menghuraikan kemuskilan tentang soalan ini. Terima kasih Suraya. Jadi soalannya senang saja ya. Suami jenis tak semayang ataupun jenis kaki judi ke, jenis minum arak Ustaz. Tapi malam-malam Jumaat tu datang nak pegang tepis. Sebab nak mengajar sikitlah biar semayang ke, jangan mabuk lagi kan. Nak suruh jadi baik. Boleh tak Ustaz tepi-tepi macam tu bagi seorang isteri lah. Silakan Ustaz. Baik, dalam masalah ini Islam bagi jalan keluar kepada kita. Kalau isteri rasa tak minat dah dengan suami, malas dengan suami, tak ada masalah. Boleh bagi kata dua terus. Boleh. Sampai boleh pisah tak apa. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan. Diceritakan perempuan ni cerita dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi cerita satu sirah bagaimana seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak benci sangat suami dia, tapi dia tengok suami dia tak berminat. Sebab dia kata sini, asyadduhum sawadan. Bila dia tengok suami dia tu nampak sangat hitam.
Orang Arab ni tengok hitam dia tak suka. Barangkali dia putih melepak dan sebagainya. Jadi tengok suami dia nampak hitam sikit. Kemudian dia tengok kalau tinggi rendah tu nampak suami dia rendah pula. Dia tinggi lagi barangkali. Dan yang ketiga, tengok dari sudut muka wajah tu dia nampak suami dia huduh sikit. Allah, 3 sifat ni ada pada suami dia. Isteri tengok ni mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bagi jalan keluar, ataruddin alaih hadiqatau. Adakah kamu boleh nak kembalikan kebun yang dia bagi semasa mas kahwin dulu? Kamu sanggup tak bagi balik? Perempuan ni kata, saya sanggup dan saya boleh tambah lagi kalau dia nak lebih daripada tu. Maknanya Islam bagi jalan keluar. Isteri pun ada final decision. Boleh bagi kata dua juga, kata suami yang dia tak minat ataupun suami ni keras kepala dan sebagainya. Tapi yang penting di sini ialah selagi mana hubungan suami isteri itu masih ada, kita perlu melihat kewajipan untuk dilaksanakan. Sebab itu dalam rumah tangga, suami bertanggungjawab kepada isteri. Suami bertanggungjawab kepada isteri. Dalam arti kata kalau isteri tak solat, suami tak suruh, tak apalah, ubuk masing-masing dan sebagainya. Jangan. Suami kena tanggungjawab. Dosa isteri tak solat, kan kena juga sahamnya kepada suami. Tetapi bagi pihak isteri tidak bertanggungjawab kepada suami. Suami tak solat ke, suami kaki judi ke dan sebagainya, dosa-dosa suami itu tidak akan dikenakan kepada isteri. Cuma isteri boleh nasihatlah, nasihat cara baik dan sebagainya. Bang, semayanglah bang. Bang, kita ni dah tua dah ni. Rambut beruban banyak dah dan cucu dah ni kan. Semayang tak berapa lekat lagi dah. Nasihat tu boleh. Tapi tak boleh paksa. Suami boleh paksa. Isteri tak perlu paksa, tak boleh paksa, tak perlu paksa dan dia tidak bertanggungjawab kepada suaminya. Jadi sebab inilah kewajipan isteri itu kena ada juga kepada suami. Dia tak semayang itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, hadis riwayat Imam Bukhari. Idza da'a ar-rajulu imratahu ila firashi. Bila suami mengajak isterinya malam Jumaat. Konsep kita konsep malam Jumaat, mengajak isterinya malam Jumaat. Tapi isteri ni enggan, dia tak mau. Tepih sebab nak mengajar suami dan sebagainya, wallahu a'lam lah. Dia tak mau. Maka fabata ghadban, suami itu tidur malam tu marah sangat kepada isteri, la'anatha al-malaikatu, maka malaikat akan melaknat si isteri yang sedemikian rupa. Jadi itu besar. Jadi kita perlu melihat soal ni. Jangan sampai suami kita marah kepada kita. Apa yang kita boleh ambil? Saya suka kita ambil konsep Asyah. Asyah isteri kepada Fir'aun. Fir'aun dia kufur kepada Allah dan sebagainya. Tapi Asyah tetap baik, tetap taat kepada suaminya Fir'aun dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa 'amali wa najini minal qaumiz zalimin." Dalam surah At-Tahrim ayat 11. Dan ketika mana Asyah berkata, "Ya Allah, binalah kepada saya di sisimu ya Allah satu rumah, satu mahligai di dalam syurga. Dan selamatkanlah saya daripada Fir'aun dan juga amalannya." Fir'aun jahat, dia lawan Nabi Musa dan sebagainya. Ya Allah, selamatkanlah dia daripada Fir'aun dan juga daripada amalan Fir'aun dan juga selamatkanlah saya daripada orang-orang yang zalim. Jadi barangkali isteri dalam keadaan lemah, dia boleh ambil pedoman yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Tahrim tentang kisah antara Asyah dengan Fir'aun. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya ada kaedah lah Ustaz kan. Kaedah iaitu maknanya sejahat-jahat suami kita tidaklah sejahat Fir'aun. Ya. Dan sebaik-baik isteri pun tidaklah sebaik Asyah kan. Walaupun Asyah boleh terima lagi Fir'aun ya. Okey. Apa lagi kita minta lagi? Ada soalan lagi ke daripada berkongsi tetangga? Okey, silakan kalau ada. Assalamualaikum. Teruskan, tak apa. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tarmizi bin Mak Rashid, pengerusi surau An-Nuriyah Taman Meru 2B. Ustaz, soalan saya, ramai orang suka akan hiburan. Ya. Dan hiburan juga salah satu daripada medium untuk kita menyebarkan dakwah. Ya. Soalan saya, seringkali kita lihat dakwah hiburan yang berbentuk dakwah tidak mendapat sambutan dan memboringkan. Jadi minta pandangan Ustaz dan ulasan Ustaz mengapa dan kenapa menjadi seperti ini. Terima kasih. Okey. Ini saya pun tertarik juga sebab dia fungsi surau. Fungsi surau boring juga ni dengan lagu Najib. Jadi orang nak tanya Ustaz lah. Betul Ustaz kadang-kadang kita bila dengar lagu-lagu dakwah ni kan alamak mengantuklah. Dengar lagu-lagu yang tu Ustaz tangkap lintuk, tangkap apa, semua tangkap cinta lah kan. Tak best lah yang tak best ni. Orang Kelantan tak best.
Jadi macam mana Ustaz? Pandangan Ustaz tentang lagu-lagu hiburan, silakan. Baik. Dalam masalah hiburan ni, dia sebenarnya termasuk dalam kategori bidang muamalat. Dia bukan ibadat khusus, tak boleh ubah, tak boleh modify, adjust sikit. Kalau semayang tu macam tu je. Kalau puasa macam tu, kalau zakat macam tu. Zakat pun kan boleh modify lagi tu. Walaupun niat ibadat kan, tapi ada lagi unsur-unsur muamalah tu. Termasuk dalam hiburan. Hiburan dalam bidang muamalah. Dalam masalah ini kita taklah kata nasyid saja. Tapi lagu-lagu pun tidak ada masalah. Hiburan-hiburan banyak, lakonan dan sebagainya. Cuma barangkali ketakutan kita tidak tahu had setakat mana yang dibenarkan dalam agama kita. Setakat mana lagu. Lagu, kalau sebut lagu, kita kata haram. Kalau sebut nasyid, kita kata halal. Itu kita punya chop brand kita macam tu lah. Ini bukan nasyid ni, ini lagu ni. Terus kita haram. Ini nasyid ni. Kadang-kadang yang nasyid tu pun kadang-kadang ada unsur-unsur yang tak sepatutnya berlaku. Kadang-kadang lagu-lagu yang kita katakan haram ni pun kadang-kadang ada nilai-nilai yang baik dan sebagainya. Sebab itu kita perlu kreatif dalam masalah ini. Bagi penggerak industri hiburan, dalam masalah lagu, dalam masalah nasyid, lakonan dan sebagainya, kita perlu kreatif. Kita perlu duduk berbincang dengan para ulama setakat mana dibolehkan, setakat mana tak boleh. Misalnya nak berlakon sekian, ini boleh ke tak boleh? Yang mana boleh ke tak boleh? Jadi ada luas bidang muamalat ni. Rasulullah benarkan, masuklah. Sebab itu kaedah dalam muamalat ini ialah al-aslu. Asalnya ialah harus. Kita boleh buat. Tak ada masalah. Harus. Sampai satu tahap tak boleh, barulah kita nyatakan satu perkara. Jadi boleh kreatif. Nak buat nasyid, nak menyanyi ke, nak menari sikit-sikit ke. Macam orang Ipoh kata pocoh-pocoh tak boleh. Jadi kalau kita boleh modify sikit, kita buang unsur-unsur yang haram tu tak ada masalah lah. Cuma yang kita boleh sebut pocoh-pocoh, kita buka buku pocoh-pocoh, kita buka internet. Apa makna pocoh-pocoh? Ni ada sekian definisi, takrif sekian. Ada unsur-unsur yang tak elok. Tapi kalau kita buang benda tu, Islamik pocoh-pocoh. Pocoh-pocoh cara Islam. Tak ada masalah. Kita cuma nak gerakkan badan dan sebagainya. Boleh kreatif dalam masalah ni. Sebagaimana kita kata yoga, kita nak tafakur sikit. Kan? Kalau kita tengok majlis ulama kata yoga haram. Tapi kalau sekadar nak duduk tafakur sikit, kita ingat kepada Allah ketika duduk diam tu, kita nama yoga juga, tapi Islamic yoga. Kita ubah sesuai sikit. Islam ni sangat luas, sangat fleksibel, sangat mudah untuk kita amalkan. Bukan makna kita Islam ni jadi Islam sempit. Ni tak boleh buat, ni tak boleh buat, ni semua tak boleh buat. Bila masuk Islam je, haram banyak daripada halal. Tidak. Bila kita Islam, benda halal lebih banyak daripada benda haram. Benda harus lebih banyak daripada benda yang tak boleh buat. Ini Islam. Sebab itu kaedah kata semuanya halal. Kecuali ada dalil kata haram, baru kata haram. Makanan semuanya halal. Bila dah kata haram, baru haram. Cuma kat dunia sekarang ni kita tak apa kuat sikit. Semua makanan haram kecuali ada tanda halal. Kalau tak ada tanda halal, ini tak ada tanda halal ni tak halal ni. Sebenarnya patutnya kita kuat semua halal kecuali ada tanda haram. Barulah kita fleksibel, kita mudah. Jadi kreatif dalam bidang hiburan. Tidak sebab kita nak tarik masyarakat supaya dekat kepada Islam, supaya hiburan tu hiburan yang mendidik jiwa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, itulah asal buruk jadi baik. Lagu-lagu pun kadang-kadang kita rasa buruk kan. Ada unsur-unsur yang baik Ustaz. Ya. Macam lagu Mio Mio Hasan. Boleh pandang. Jangan pegang. Itu contohlah ya. Duduk renggang. Lepas ni kita berehat ya. Jadi tuan perempuan, itulah asal buruk jadi baik. Kadang-kadang kita nampak buruk tapi asalnya sebenarnya dia membawa kebaikan kepada kita. Apapun kita berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Dia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Asal Buruk Jadi Baik bersama dengan Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah UIA. Ustaz, bila kita sebut buruk, asal buruk jadi baik, ada satu lagi Ustaz, namanya baik sangka, buruk sangka. Ya. Asal buruk jadi baik, asal buruk sangka boleh jadi baik. Ustaz, kadang-kadang kita perlu juga buruk sangka barangkali, tapi nampak macam buruklah buruk sangka kan. Tapi bayangkan Ustaz, katalah saya bangun terkejut jam 2 pagi. Tiba-tiba lihat ada satu lori sedang angkut perabot rumah jiran kan. Terfikir jam 2 pagi jiran pindah rumah, apa pasal kan? Lari Ada tak masa tu kita boleh buruk sangka Ustaz? Takkan jiran pindah rumah kot. Boleh tak dia buruk boleh jadi baik Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih.
Barangkali Jilan tu tak nak bayar sewa rumah kot. Lari pukul 2 pagi Barangkali kita kena baik sangka tu ni. Baik. Dalam Islam sebenarnya kaedah kita ialah mula-mula sekali mesti baik sangka. Tengok baik sangka sebab orang Islam ni semuanya abria, tidak bersalah. Tidak ada salah apa-apa sekalipun. Kita baik sangka, tengok orang baik sangka. Hingga kan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan ada orang ni dia minum arak sampai janggut dia tu basah dengan arak. Rasulullah tak bagi. Jangan kacau lagi. Jangan kacau. Sebab kita tak nampak dia minum arak, cuma nampak macam air arak dekat janggut itu. Jangan kacau lagi. Sebab dia tidak menzahirkan maksiat, dia tak menzahirkan perbuatan dosa itu. Baik sangka kepada sesama orang Islam. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan garis panduan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Hendaklah kamu menjauhi kathir, sebahagian besar daripada zan, sangka buruk. Su'uzzan, sangka buruk. Kenapa? Kerana sebahagian daripada sangka buruk itu adalah dosa. Dia kira dosa dan boleh membawa kepada dosa yang lebih besar lagi. Jadi kita kena sangka baik. Tetapi Allah Ta'ala menyatakan bahawa kathir, kebanyakan, bukan mana semua sekali. Ada sebahagian, itu segelintir sangkaan itu kadang-kadang baik. Yang perlu kita jadikan, walaupun kita sangka buruk tapi boleh. Boleh. Sebab itu kita ada hikmah Allah Ta'ala kata sebahagian, kathir, sebahagian besar daripada sangkaan buruk itu adalah dosa. Kemudian Allah Ta'ala katakan wala tajassasu, jangan kamu mengintip, jangan kamu duk mencari maklumat, jangan kamu spy dan sebagainya. Jangan. Sangka buruk dalam hati. Kita sangka buruk dalam hati. Kita sekat kadar ini dalam hati saja. Kita tak ambil tindakan apa-apa. Maka Rasulullah bagi panduan idza zananta fala tuhaqqiq. Bila kamu bersangka buruk, jangan kamu duk cari-cari maklumat nak pastikan benda tu. Jangan. Biarkan benda tu. Hapuskan begitu saja. Tapi kadang-kadang kita melampaui batas, kita tajassus dengan tubuh badan kita, amalan zahir kita. Kita cuba nak siasat, kita nak spy dan sebagainya. Itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tajassasu. Jangan kamu mengintip dan sebagainya. Jadi inilah asal dalam agama kita nak menjaga keharmonian dalam masyarakat dan sebagainya. Akan tetapi kadang-kadang ada keperluan untuk kita menyiasat, untuk kita buruk sangka, untuk kita mendapatkan kebenaran. Misalnya contoh Ustaz Fauzi sebutkan tadi, ni orang ni nak merompak ke, nak mencuri ke, orang ni nak pindah rumah ke, kita pun tak kenal jiran kita, tak nampak, gelap dan sebagainya. Ketika itu kita kena buruk sangka, telefon. Kan? Kalau kita tak buat, barangkali tak ambil peduli dalam masyarakat kita, rukun tetangga kita dan sebagainya, barangkali kita tak ada di rumah, jiran kita tengok, tak apalah, kan? Biar begitu saja. Sedangkan kita perlu jaga keselamatan masyarakat kita. Jadi sebab itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab hadisnya Riyadhus Salihin menyatakan satu babun nahyi an su'iz zanni bil muslimin min ghairi daruratin. Maknanya satu bab tegahan jangan kita buruk sangka. Tak boleh kita buruk sangka terhadap sesama masyarakat muslim min ghairi darurah, tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan, itu cerita lain. Maka sebab itulah dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kadang-kadang dibuat intipan, tajassus. Satu peristiwa yang berlaku pada perang Hunain tahun ke-8 Hijrah. Perang Hunain tahun ke-8 Hijrah, selepas pembukaan kota Mekah berlaku perang Hunain. Jadi perang Hunain ni bilangan tentera tu ribuan orang. Bilangan muslimin pun ribuan orang, bilangan tentera yang menentang Islam pun ribuan orang juga. Ketika ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kaedah spy, mengintip, tajassus. Sedangkan dalam Quran, la tajassasu, jangan kamu intip. Tapi bila ada keperluan, al-harbu qid'ah, perang tu ada teknik politik teknik lah kita kata, teknik dan sebagainya. Rasulullah hantar seorang sahabat namanya Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami. Rasulullah minta dia pergi ke kawasan musuh, menyelinap masuk, duduk bersama-sama mereka, tengok banyak mana kelengkapan perang mereka. Berapa bilangan tentera, apa senjata dia bawa dan sebagainya. Jadi sahabat ni masuk, cari maklumat dan sebagainya. Barangkali tengok makanan banyak-banyak. Makanan ni, 1 ekor unta, berapa ribu boleh makan. Sehari sembelih berapa? 10 ekor kah? Jadi dia dapat maklumat. Anak panah banyak mana? Lembing banyak mana? Semua dia. Dia balik cerita kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah boleh buat persediaan untuk menghadapi peperangan. Jadi dalam masalah ini, kaedah asal, kita tak boleh tajassus, kita tak boleh buruk sangka, intip. Tapi ada masanya, ada keperluan soal keselamatan. Tapi perlu rahsia.
Jangan kita hebohkan dia ni buat jahat begini, tak. Kita perlu rahsia. Orang-orang yang perlu tahu saja, pihak berkuasa saja yang perlu tahu perkara tersebut. Kalau kita sebarkan, dia akan menimbulkan masalah ketidakharmonian, masalah ketegangan dalam masyarakat kita, ya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Ini satu soalan lagi Ustaz. Kita ambil soalan daripada tadi Ustaz sebut rukun tangga kan? Dia nak tanya lagi ni. Ya. Ada soalan dari rukun tangga, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada kemusykilan untuk bertanya. Jika ada hamba Allah yang telah buat jahat dan keburukan bertahun-tahun, tak beribadat, tak melakukan perkara-perkara kebaikan, tak mendengar ceramah seperti hari ini, misal katanya ada hati, tumbuhnya titik-titik hitam dalam hatinya. Adakah setelah seseorang tu berubah jadi baik, adakah hatinya boleh menjadi putih suci semula? Itu soalan saya, Ustaz. Okey, terima kasih yang bertanya. Soalan tambahan Ustaz. Ya, adakah boleh cuci balik ataupun kena minum klorok dan sebagainya? Allah. Silakan Ustaz. Klorok dia ni mudah je. Klorok untuk kita membersihkan hati kita yang kotor, bila mana kita melakukan dosa, titik hitam satu. Ubat klorok dia ialah kita kena banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubat nasuha. Satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah, seorang wanita, dia buat maksiat, berzina sampai dia mengandung. Dia mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suruh dia balik dulu. Jaga baby dia ni. Kemudian sampai dia melahirkan anak, sampai dia habis pantam dan sebagainya, barulah datang semula kepada Rasulullah, dilaksanakan hukuman sampai perempuan itu mati. Hukumnya adalah sampai mati, ya. Ketika inilah Rasulullah bila nak sempurnakannya, Rasulullah nak semayangkan kepada perempuan ni. Sedangkan perempuan ni dah berzina sampai melahirkan anak, berdosa, kan? Maksiat banyak lakukan. Sahabat tegah. Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, kamu nak semayang ke tentang perempuan ni? Perempuan ni buat maksiat, ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'anhum." Sesungguhnya wanita ini telah melakukan satu taubat kepada Allah. Taubat dia seorang saja kalau dibahagikan di kalangan 70 ahli Madinah. Taubat dia seorang akan cukup untuk semua sekali. 70 orang nak bandingkan taubat perempuan ni, taubat dia lebih besar lagi. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadar mana dosa kita sekalipun, sampai dosa kita tak semayang ke, tak puasa ke, kita bunuh orang dan sebagainya, walaupun kita dihukum di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kita tak perlu putus. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita sampai satu peringkat usia ini, kita perlu mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah tak mampu nak buat ibadat, bila ibadat kita banyak kekurangan, ingat Allah Taala itu Maha Pengampun. Ingat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita masih kuat, bila kita masih muda, ingat azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat rahmat Allah. Waktu muda macam saya, macam Ustaz Fauzi, ingat Allah Ta'ala ni Maha Pengampun dan sebagainya, tak semayang. Tak apa Ustaz Fauzi kan? Sebab Allah Ta'ala mengampun. Tapi kita ingat Allah Ta'ala tu Maha Pemberi azab, neraka Allah, kita akan buat ibadat. Tapi bila sampai peringkat usia, kita dah tak mampu nak buat ibadat, jangan ingat azab Allah, tapi ingat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat hamba-hambanya yang taubat kepadanya. Apapun perempuan, kita berehat seketika lagi dan kita akan jumpa selepas ini insya-Allah. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim mungkin ambil satu ni. Alhamdulillah, terima kasih orang-orang setia bersama dengan saya dan juga Al-Kuliah pada petang ini. Sebenarnya bukan mudah nak jadi orang yang baik tuan-tuan, tapi dengan Al-Kuliah hadir pada petang ini insya-Allah membimbing kita semua jadi orang yang baik, taat dan beriman kepada Allah. Apapun itulah, asal buruk jadi baik, tajuk kita pada petang ini. Cuma Ustaz, saya nak balik dari Ustaz Nizam ya. Bila kita baca surat khabar Ustaz, hari-hari saya baca surat khabar, lihat ada je kematian, ada je musibah, ada je kebakaran, ada yang rentung, ada yang kemalangan Ustaz. Sampai kadang-kadang saya tengok kat TV pun otak besar-besar Ustaz. Atas jalan raya ni kena gilih oleh trailer tu, besar-besar otak. Pada zahirnya memang satu keburukan lah pada zahirnya Ustaz ya. Kita lihat keluarga tak mau terima
orang kata apa, takdir macam ni kadang-kadang susah nak terima. Tapi apakah di sana sebagai orang Islam, Ustaz? Kita ada nampak aspek-aspek kebaikan yang ada dalam musibah-musibah itu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Cakap tentang musibah ini, dia satu bencana yang menimpa kepada kita. Sebenarnya kita perlu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Ya, Allah Taala menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim, fazkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan ingat kita. Para ulama mentafsirkan, sebahagiannya tafsir, ingatlah Allah ketika mana kamu dalam keadaan kaya, maka Allah akan ingat kepada kita bila mana kita miskin. Ingatlah kepada Allah bila mana kita sehat, Allah Ta'ala akan ingat kepada kita bila kita sakit. Tetapi tuan-tuan dan puan, sebaliknya kita ingat Allah bila kita sakit, maka Allah akan ingat kita bila kita tak sakit. Kita ingat Allah bila kita susah, maka Allah akan ingat kita bila kita dah senang, baru Allah Ta'ala akan bagi rahmat kepada kita. Jadi sebalik itu yang kita nak. Sebab itu kita kena ingat sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musibah yang berlaku dan sebagainya, jangan kita anggap itu sebagai satu yang negatif, tapi kita terima sebagai satu positif. Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita. Maka Allah Ta'ala menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan uji kamu dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala kata dalam ujian yang Allah Ta'ala bagi itu, musibah tu, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bila dia ditimpa satu musibah, satu bencana, ujian daripada Allah, dia kata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini bagi Allah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kami akan kembali. Maknanya kita ketika itu kita redha kehadap ketentuan Allah, kita yakin di sana ada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan memberi pahala, Allah Taala membantu kita dan sebagainya. Inilah asas yang perlu ada dalam diri kita. Jadi jangan anggap musibah ni sebagai suatu cobaan Allah ataupun sebagai suatu azab yang Allah Taala timpakan, tapi anggaplah ia sebagai Allah Taala nak didik kita, nak patah balik kita kepada jalan yang benar, menjadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, bila sebut asal buruk jadi baik ni Ustaz, kadang-kadang nak jadi baik ni sukar sebab dia tunggu tempoh ataupun sempena tertentu Ustaz. Asal buruk ni nak jadi baik, tunggulah, tengoklah. Awak saya datang ke masjid nanti, tengoklah umur 60 tahun saya datanglah ke masjid. Awak bila lagi nak baca Quran, tengoklah bila saya lepas balik haji saya baca Quran lah. Ya. Awak bila nak solat, lepas kahwin saya solat lah. Ya. Awak bila lagi nak dengar majlis ilmu macam ni kan, tengoklah dapat anak nombor 3 saya dengarlah majlis ilmu. Jadi nak jadi baik tu dia tunggu sempena tertentu. Apa pandangan Ustaz? Sedangkan Tuhan kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan ubah kita sehinggalah kita ubah sikap kita. Silakan Ustaz. Baik, yang pentingnya sini niat tu okey dah tu. Dia ada niat nak berubah tu, nak dapat anak ketiga, nak tunggu pencen baru nak pergi sembahyang jemaah masjid. Niat tu baik dah. Kerana Rasulullah menyatakan siapa bercita-cita nak buat baik tapi dia tak buat, baginya satu pahala. Cita-cita nak buat baik, angan-angan nak buat baik, sembang kedai kopi nak buat baik, tulis kat internet Facebook aku bila umur sekian-sekian nak pergi sembahyang masjid, tak mau tinggal lah. Niat nak buat baik tapi tak buat, satu pahala. Tetapi kalau dia niat nak buat baik dan dia buat sungguh, pahalanya di antara 10 hingga 700 kali ganda. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita menunggu itu yang tak berapa baik. Sebab itu Rasulullah kata, "Idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantazirus sabah." Bila kamu masuk waktu pagi, jangan tunggu petang. Bila masuk waktu petang, jangan tunggu pagi esok. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita sakit, bila kita sihat. Kita tak tahu bila ajal maut akan menjemput kita. Jadi kita kena rebut peluang masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa hari yang lepas sejarah tak akan berulang dah. Yang hari ini pasti. Yang akan datang wallahu alam, kita tak tahu. Adakah tak ada lagi. Jadi rebutlah masa yang ada hari ini. Wallahu alam. Okey, itulah Ustaz dan perempuan ya. Yang dalam hati Allah. Barangkali kesimpulan Ustaz kena ajak semua orang yang rasa aku dah memang tak ada dah hidayah, Tuhan tak bagi hidayah dah, memang aku ni memang ahli neraka dah, memang dah buruk betul dah aku ni, neraka pun tak nak terima dah aku dah, kata kan. Apa pesanan Ustaz kepada mereka yang dah
rasa dia buruk sangat, tak ada baik ni. Silakan Ustaz. Baik, kepada yang rasa dirinya macam tu dan sebagainya, saya nak bawakan satu cerita ringkas seorang ulama yang dianggap sebagai wali Allah, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Dia ni Fudail ni ceritanya kaki mencuri, bila mencuri ni menipu, perompak dan sebagainya. Fudail bin Iyad. Tapi kalau kita baca buku agama, buku tasawuf, didik jiwa, nama dia masyhur tapi asalnya jahat. Jahat. Sampai satu masa dia nak mencuri, katanya dia panjat dinding satu rumah. Orang tu baca satu ayat Quran. Orang tu sembahyang tahajud barangkali. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sampai waktunya untuk orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila ayat tu dibaca sampai ke telinga dia, ketuk hati dia, Allahu akbar, dia baru dia insaf, dia sedar ketika itu, tak jadi mencuri, patah balik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca karamah yang Allah taala berikan kepada Fudail bin Iyad. Jadi bagi orang yang rasa dirinya tak ada harapan nak jadi baik, jangan putus asa, jangan risau. Sentiasalah ingat kepada Allah. Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Jalan tu terbuka luas kepada kita. Selagi mana kita belum sampai nyawa kita ke ghargharah, ke rengkung kita ini, selagi itu pintu taubat terbuka kepada kita. Macam mana banyak dosa kita sekalipun, sampai kita pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tetap akan menerima taubat kita. Setiap masa, sepanjang masa. Allah Ta'ala buka tangannya, ruangnya untuk menerima taubat. Orang yang melakukan dosa waktu siang, malam hari Allah Ta'ala akan terima. Allah Ta'ala buka tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang buat dosa pada waktu malam. Sentiasa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita bertaubat. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Itulah pesanan Ustaz. Marilah sama-sama kita menuju ke arah kebaikan. Allah Ta'ala sentiasa buka pintu kebaikan untuk kita semua. InsyaAllah Ramadan kita jumpa lagi pada hadapan. Apapun, terima kasih kepada rukun tetangga Taman Meru 2B Ipoh yang datang ke studio pada petang ini. Dan terima kasih kepada Ustaz. Dan terima kasih kepada penaja catering kita, Orlando Catering, yang telah menaja catering pada petang ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi baik-baik semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah is calling, but I do not answer. And when Allah is calling, I just listen to the voices. Allah is calling, I just answer sometimes. And when Allah is calling, I just listen to the whispers. Allah is calling.